Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid tempat. Saya Cikgu Nuraini binti Arsyad merupakan guru bimbingan dan kaunseling. Jadi sepanjang minggu ini, unit bimbingan dan kaunseling akan menjalankan orientasi mata pelajaran tahun 4 melalui rakaman video dan juga slide. Cikgu akan masukkan jadual rakaman ke dalam grup kelas masing-masing. Jadi untuk sesi pertama kali ini, murid-murid akan mendapat penerangan mengenai mata pelajaran Bahasa Melayu daripada Puan Zahasra dan juga pendidikan seni visual daripada Encik Lizat. Jadi mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama cikgu, Cikgu Zai Hasra. Cikgu merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu SK Selibin bagi tahun 2021. Baiklah, pada hari ini cikgu akan memperkenalkan mata pelajaran Bahasa Melayu bagi murid tahun 4. Dalam buku teks Bahasa Melayu, ya, ada 12 tema, ya. Tema 1, kekeluargaan; 2, kemasyarakatan; 3, kesihatan dan kebersihan; 4, keselamatan; 5, perpaduan; 6, kebudayaan, kesenian dan estetika; 7, jati diri, patriotik dan kewarganegaraan; 8, sains, teknologi dan inovasi; 9, alam sekitar dan teknologi hijau; 10, pertanian dan peternakan; 11, ekonomi, keusahawan dan pengurusan keuangan dan integriti. Baik, dalam Bahasa Melayu terdapat 2 kertas, ya, pemahaman dan penulisan. Baik, dalam Bahasa Melayu pemahaman terbahagi pula kepada 2 bahagian, ya, bahagian A dan bahagian B. Dalam Bahasa Melayu penulisan terbahagi kepada 3 bahagian, ya. Bahagian A, bina ayat; bahagian B, ulasan; dan bahagian C adalah karangan. Okey, panduan menjawab soalan, ya. Baca arahan dengan teliti, garisi kata atau frasa, baca soalan dengan berhati-hati, garisi kata kunci dalam soalan, pangkah jawapan yang dianggap salah, soalan berbentuk roman, guna teknik pilih dan buang. Okey, ini contoh bagi kertas bahagian A, ya. Kertas Bahasa Melayu pemahaman bahagian A. Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Semasa perlawanan akhir bola sepak itu nanti, mesti beraksi cemerlang. Pesan Cikgu Haikal kepada para pemain. Kata kunci dalam soalan ni ialah para pemain, ya. Maksudnya ramai, ya. Jadi apa jawapan murid-murid? Okey, kita baca sekali lagi, ya. Semasa perlawanan akhir bola sepak itu nanti, kalian mesti beraksi cemerlang. Pesan Cikgu Haikal kepada para pemain. Okey, seterusnya kita lihat pula kertas pemahaman bahagian B. Bahagian B, markah yang diperuntukkan adalah 30 markah untuk 5 soalan, ya. Okey, jenis soalan, soalan subjektif, tata bahasa dan petikan pemahaman. Okey, dalam bahagian B, ya, ada 5 soalan, ya, 30 markah. Baik, dalam pada setiap soalan, ya, markah yang diperuntukkan adalah 1 markah, 2 markah dan 3 markah, ya. Soalan berpandukan bahan ransangan, teliti bahan dan baca petikan. Soalan ada kaitan dengan bahan ransangan. Cara pemarkahan, dikotomus dan analytical. Bahan ransangan bergantung kepada kesesuaian, ya, dalam bentuk grafik, teks ataupun gabungan kedua-duanya sekali. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada kertas penulisan, ya. Okey, dalam kertas penulisan, ya, bahagian A 10 markah, masa 15 minit, ya. Okey, memindahkan maklumat. Okey, satu idea, skor adalah 1. Baik, dalam bahagian A tulis 5 ayat sahaja. Jika dalam satu nombor ada 2 ayat ataupun 2 noktah, ya, ayat itu dikira sebagai 2 ayat, ya. Baik. Kira bilangan ayat, ya, bukan bilangan nombor. Idea lebih 5, garis dan jangan nilai. Maksudnya murid-murid dalam bahagian A tulis 5 ayat sahaja, ya. Okey, satu gambar untuk satu ayat, ya. Jika satu gambar ada 2 ayat, ambil ayat pertama walaupun ayat kedua adalah lebih baik, ya. Cara skor, ya, mesti bernombor, ayat gramatis, subjek, predikat tambah perluasan. Aspek yang dinilai, menjawab tugasan 5 markah, kesalahan bahasa 5 markah. Okey, subjek terdiri daripada orang, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan benda. Predikat adalah penerangan tentang subjek.
Perluasan adalah kata sifat, kesan dan mengapa. Penanda wacana tidak boleh digunakan pada permulaan ayat. Murid tidak digalakkan menggunakan kata depan yang sama kerana akan mengganggu skor bahasa. Contohnya, kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah, kita patutlah, kita wajarlah. Maksudnya murid-murid perlu pelbagaikan setiap ayat. Aspek bahasa dinilai dari sudut kosakata yang luas dan tepat. Okey, latihan menjawab soalan ya. Kita lihat pada contoh soalan. Baiklah, mari kita teliti gambar yang diberikan. Ya. Okey, siapa, buat apa dan perluasan ayat. Contoh 1. Ali dan kawan-kawannya bermain gasing pada waktu petang. Pada waktu lapang mereka dapat 2 markah kerana ada perluasan ayat. Contoh yang kedua, Ali dan kawan-kawannya bermain gasing. 1 markah kerana tiada perluasan ayat. Maksudnya di sini murid-murid perlu membina ayat yang lengkap. Siapa, buat apa dan ada perluasan ayat. Okey. Bahagian B adalah menulis ulasan. Markah yang diperuntukkan adalah 15 markah dan masa adalah 25 minit. Dalam ulasan, bahan sastera dan bukan sastera terbahagi kepada 2, iaitu grafik, petikan ataupun rencana ataupun cerita. Okey. Dalam ulasan, aspek yang dinilai menjawab tugasan, ayat, kata, imbuhan, kata ganda, kata majmuk, kosakata, ejaan dan tanda baca. Dalam kesemua aspek yang dinilai ini, murid perlulah berhati-hati dan teliti semasa menulis ulasan agar tidak berlaku kesalahan ataupun kesilapan. Cara pemeriksaan, penandaan secara holistik mesti lebih 60 patah perkataan untuk jika kurang mula arah sebaik dan digalakkan 60 hingga 80 patah perkataan. Calon perlu memberi pendapat sendiri iaitu idea tersirat untuk mendapat markah ataupun skor lebih. Okey, jika menyalin soalan 1 markah. Baik, dalam ulasan perlu buat 3 perenggan. Pendahuluan, idea dan penutup. Gunakan apa sahaja yang ada dalam stimulus ataupun bahan. Skor cemerlang jika ada isi tersirat. Isi tersirat ni maksudnya perluasan ayat macam seperti dalam bahagian A tadilah mesti ada kesan, agar, supaya, untuk. Gunakan penanda wacana yang mudah seperti antara, selain itu, seterusnya. Dan perenggan yang ketiga adalah penutup mulakan dengan menulis kesimpulannya. Okey, cara menjawab ulasan, baca arahan soalan, garisi kata kunci dan kehendak soalan, analisis bahan rangsangan. Jika grafik, kena pasti apa, bila, bagaimana, di mana sebab, akibat dan sebagainya yang terdapat dalam bahan grafik. Jika bukan grafik, baca dan fahami isi kandungan petikan dan darisi idea-idea yang berkaitan arahan soalan. Okey, seterusnya kita lihat pada bahagian C, menulis karangan Menulis karangan 25 markah masa 35 minit. Karangan mesti ada 6 perenggan pendahuluan, idea, 4 perenggan dan penutup. Perenggan 1 mulakan di tepi ayat. Aspek yang dinilai menjawab tugasan, ayat, kata imbuhan, kata ganda dan kata majmuk, kosakata, pengolahan dan penyampaian. Begitu juga dengan ejaan dan tanda baca perlu betul. Okey. 2 jenis karangan 7 format karangan dan 7 bentuk karangan yang tidak berformat. Ini akan diterangkan oleh guru bahasa Melayu kelas masing-masing Okey. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Selamat PDPR belajar dari rumah. Okey, Assalamualaikum. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lizat, Ketua Panitia PSV Sekolah Kebangsaan Selibin. Hari ini akan membentangkan sedikit mengenai pendidikan seni visual khususnya untuk murid-murid tahun 4. Seperti yang kita tahu, murid-murid tahun 4 adalah murid-murid yang baru naik ke tahap 2 dan sedikit perubahan pada mata pelajaran tertentu, termasuklah dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Jadi hari ini cikgu akan cuba terangkan sikit apa yang kamu murid-murid akan belajar dalam mata pelajaran pendidikan seni visual dan perkara-perkara yang cikgu terangkan ini kamu akan bawa sehinggalah kamu ke darjah 6. Maksudnya sehingga darjah 6 kamu akan belajar perkara yang sama, cuma arasnya lebih tinggi. Apabila kamu naik tahun 5, arasnya lebih tinggi, dan tahun 6 arasnya lebih tinggi. Okey. Cikgu pergi ke matlamat pendidikan seni visual. Mengapa pendidikan seni visual ini diperkenalkan? Yang pertamanya adalah untuk melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang kesenian. Yang kedua, untuk membentuk insan yang kritis, harmonis, kritis dan berinovasi. Dan yang ketiga, mengamalkan nilai murni, menghargai karya seni yang dihasilkan serta mensyukuri keindahan alam yang diberikan. Untuk pengetahuan murid-murid, pendidikan seni visual ini kamu akan belajar selama 1 jam dalam masa seminggu. Maksudnya seminggu 1 jam diperuntukkan untuk kamu belajar pendidikan seni visual. Dan perkara-perkara yang akan kamu belajar adalah mengenai bahasa seni visual, kemahiran seni visual, penghasilan karya kreatif dan penghayatan karya seni visual. Artinya, karya-karya yang kamu akan hasilkan ini akan berpandukan 4 perkara ini dan akan diselit dengan unsur seni dan elemen seni. Jadi, dalam setiap kelas kamu, perkara-perkara ini akan diterapkan supaya kamu memahami erti seni yang kamu akan hasilkan. Untuk menerapkan 4 perkara tadi yang cikgu terangkan tadi, kamu dibekalkan ataupun kamu akan berpandukan kepada 4 bidang. Okey, berpandukan kepada 4 bidang, iaitu pertama menggambar. Cikgu bagi contoh apa karya dalam bidang menggambar. Cikgu bagi contoh secara umum. Okey, dalam bidang menggambar, kamu boleh menghasilkan karya seperti catatan, mozaik, poster dan cetakan. Itu antara contoh-contoh karya dalam bidang menggambar. Yang kedua adalah membuat corak dan rekaan. Contohnya pualaman dan stensilan. Yang ketiga, bidang membentuk dan membuat binaan. Okey, membentuk dan membuat binaan. Contohnya arca dan diorama. Dan yang terakhir, bidang yang terakhir adalah mengenal kraft tradisional. Okey, mengenal tradisional contohnya kamu mungkin menghasilkan ukiran, alat domestik ataupun batik. Okey, itu contoh-contoh dalam bidang mengenal kraft tradisional. Jadi selama setahun, seperti yang cikgu cakap tadi, seminggu sekali, masanya 1 jam, kamu akan menghasilkan
pelbagai karya berdasarkan 4 bidang yang cikgu terangkan tadi, iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, serta mengenal kraft tradisional. Kalau kamu perasan, perkara-perkara ini ada yang sesetengahnya kamu dah belajar semasa di tahun 1, 2 dan 3 dahulu. Okey, cuma sekarang ini semakin bertambah dan karya yang kamu akan hasilkan itu akan lebih mencabar mengikut umur kamu. Umur kamu di tahun 4. Cikgu pergi ke seterusnya. Okey, rujukan utama. Okey, rujukan utama yang akan digunakan oleh guru-guru pendidikan seni visual adalah buku teks pendidikan kesenian tahun 4. Cikgu rasa semua murid dah dapat buku ini. Buku teks ini dibekalkan kepada semua murid dan inilah rujukan utama yang akan digunakan oleh guru-guru kamu semasa mengajar pendidikan seni visual. Dan kamu boleh semak, okey, kamu boleh semak bila kamu ada masa, kamu boleh semak buku teks tersebut. Perkara-perkara yang cikgu cakap tadi, 4 bidang tadi, semuanya ada dalam buku teks. Cumanya bila di sekolah nanti, kamu akan buat bersama-sama guru kamu dan guru kamu akan menerangkan ataupun akan membimbing kamu untuk menghasilkan karya. Okey, apa yang paling penting? Selain 4 bidang itu, apa yang paling penting untuk menghasilkan karya? Dan kamu dah tahu 4 bidang tersebut, apa yang paling penting? Yang paling penting untuk menghasilkan karya adalah media yang akan digunakan. Okey, media yang akan digunakan. Selain daripada unsur seni dan elemen kesenian tadi, okey, unsur seni dan elemen seni tadi, perkara yang paling penting adalah media yang akan digunakan. Maksudnya kalau kita tidak ada media, kita tak boleh menghasilkan apa-apa karya. Okey, kalau kita tidak ada media, kita tidak boleh menghasilkan karya. Apa itu media? Okey, untuk pengetahuan murid-murid, media adalah alatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu karya. Tak kiralah kamu nak buat dalam bidang menggambar, membentuk dan membuat binaan ataupun mengenal kraft tradisional, yang paling penting kena ada media. Okey, yang paling penting kena ada media. Media terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah alatan. Okey, alatan bermaksud alat yang digunakan untuk membantu menghasilkan sesebuah karya. Biasanya alat yang digunakan itu tidak habis. Maksudnya kita dah buat, mula, guna, karya kita dah siap, tetapi alat itu masih ada. Contohnya apa? Contohnya pembaris yang kamu gunakan. Okey, pembaris dia tak habis. Tetapi kalau bahan pula lain. Okey, media ada 2 cikgu cakap tadi, alatan dan bahan. Bahan pula lain. Bahan adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya. Biasanya ia ada pada hasil akhir karya. Dan selalunya habis. Dia tak sama seperti alatan tadi. Contohnya kalau kamu buat collage contohnya. Kalau kamu buat collage, kamu guna kertas warna. Kertas warna itu akhirnya akan habis kerana kamu gunting. Okey, kalau kamu gunting, kamu tampal pada kertas kamu dan dia ada pada hasil akhir karya. Ataupun kamu guna warna air. Kamu guna warna air, lama kelamaan warna air itu akan habis dan warna air itu akan berada pada hasil karya. Jadi, ia dipanggil bahan. Untuk sekolah kita, kebiasaannya alatan dan bahan ini disediakan
oleh pihak sekolah. Okey, terutamanya bahan disediakan oleh pihak sekolah. Kecuali ada perkara-perkara ataupun bahan-bahan yang tidak disediakan adalah beberapa bahan. Contohnya kalau kita nak buat ukiran, nak menggunakan sabun. Jadi sabun itu murid akan bawa. Tetapi bahan-bahan asas disediakan. Contohnya cat air. Contohnya kertas lukisan disediakan oleh pihak sekolah. Tetapi seperti sebelum-sebelum ini, walaupun pihak sekolah sediakan, tetapi masih ada juga murid yang bawa sendiri, guna alat dan bahannya sendiri. Itu juga tidak menjadi masalah. Okey, yang penting semasa sesi pembelajaran hendak berlangsung, semua murid ada media yang hendak digunakan supaya sesi pembelajaran berjalan dengan lancar. Seterusnya adalah penilaian. Okey, seterusnya adalah penilaian. Bagaimanakah guru-guru membuat penilaian dalam mata pelajaran pendidikan seni visual? Sebenarnya sama saja untuk tahun 1 hinggalah tahun 6. Penilaian yang akan diadakan adalah penilaian secara pentaksiran bilik darjah. Okey, penilaian secara pentaksiran bilik darjah. Murid-murid tidak ada perpisahan. Okey, murid-murid akan dinilai setiap kali waktu pendidikan seni visual. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Murid-murid akan dinilai hasil karyanya setiap kali waktu pendidikan seni visual. Maksudnya, apa yang kamu buat dinilai oleh guru kamu untuk pemakahan. Selalunya pemakahan dalam bentuk tahap penguasaan. Okey, pemakahan dalam bentuk tahap penguasaan. Akhirnya yang dinilai di dalam kelas itu akan digabungkan dan di pertengahan tahun dan di hujung tahun kamu akan dapatlah apa tahap penguasaan kamu. Tahap penguasaan terbaik untuk pengetahuan kamu adalah 6. Dan yang paling rendah adalah 1. Dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, sebenarnya kamu tidak perlu takut untuk mencuba menghasilkan karya, kerana semua murid sebenarnya boleh menghasilkan karya, dan karya yang kamu hasilkan itu selalunya cantik. Kerana bersesuaianlah dengan umur kamu di tahun 4. Jadi jangan ada perasaan takut, ada perasaan segan ataupun malu untuk menghasilkan sesuatu karya. Kerana itu adalah bakat dan kebolehan kamu. Di samping kamu akan diasuh oleh guru-guru kamu dalam mata pelajaran pendidikan seni visual untuk menjadikan kamu lebih baik dan berkeyakinan diri dalam penghasilan karya. Okey, itu saja dari cikgu untuk sesi pengenalan khusus untuk murid-murid tahun 4 2021 mengenai mata pelajaran pendidikan seni visual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.